Berusahalah mencari kegembiraan, kerana kegembiraan tidak akan datang dengan sendiri. Assalamualaikum, selamat datang ke rancangan Jom Jadi Orang. Baik-baik, dalam slot Al-Ustaz. Alhamdulillah, bersama Abang Raja pada hari ini kita akan membincangkan topik yang sangat Abang Raja sukalah. Yang bertajuk pekerja cemerlang. Abang Raja kalau cakap bab pekerja cemerlang ni memang teringatlah bekas-bekas pekerja orang yang sedang bekerja dengan kita sekarang kan. Dulu adalah seorang pekerja yang pernah bekerja dengan saya. Datang pukul 10, pukul 11. Kita tanya dia, kenapa datang lambat? Dia kata, bos, tak apa saya datang lambat, saya balik lewat. Hai, kau ingat ini bapak kau punya syarikat kan? Boleh kau awak kerja bank datang pukul 12, lepas tu awak balik pukul 12 malam? Boleh ke macam tu? Tak boleh kan? Kita tak boleh buat macam tu. Sebab itu Allah Ta'ala menekankan wal asri, demi masa. Kan sesungguhnya kamu manusia dalam kerugian. Bab masa inilah yang selalu kita berdosa dengan majikan. Selalu kita berdosa dengan klien dan sebagainya. Okey, kalau di sini hari Khamis, hari Khamis contohnya di bandar saya ni ada pasar, ada pekan sehari lah konon-kononnya kan. Lebih kurang macam tu kalau hari Khamis. Jadi kita tengok di agensi kerajaan kadang-kadang lah, tak semua. Ada segelintir yang pukul 9 dah tak ada dah. Pergi mana? Pergi ke pasar. Pergi ke pasar sebab ada barang murah dijual dan sebagainya. Jadi soal masa ini yang menjadikan sebenarnya kita berhutang dengan majikan. Berhutang dengan majikan. Datang lewat balik awal. Masa nak balik, tengok beratur queue panjang nak pangsikat nak pangsikat. Masa datang ada ke orang beratur queue panjang nak pangsikat masa datang? Tak ada dah, call daripada dalam kereta, kau datang awal, kau tolong pangsikat? Dia tak tolong pangsikat. Telefon orang tolong pangsikat kan. Tuan-tuan, kita berhutang sebenarnya. Berhutang dengan majikan, berhutang dengan bos. Kalau kita bekerja dengan sektor swasta, kita berhutang dengan bos kita. Kalau kita bekerja dengan sektor kerajaan, walaupun ianya duit kerajaan, tapi kita berhutang dengan rakyat Malaysia lah. Kita berhutang dengan rakyat Malaysia. Jadi tuan-tuan, faktor masa. Sebab itu saya sentiasa nasihatkan untuk jadi pekerja cemerlang, lebihkan masa anda. Lebihkan masa kita bekerja. Sebab kita tak tahu. Dalam banyak-banyak masa kita bekerja tu kita tak tahu. Kita mungkin dah terkurang di situ, terkurang di sini, kita tak tahu. Jadi untuk menjaminkan rezeki, keberkatan rezeki yang kita terima, nak jadi pekerja cemerlang, jagalah masa kita masing-masing. Tak ada salahnya kita lebihkan. Sekali-sekala bos minta datang hari Minggu, datang je lah. Halalkan terus. Ni berkira dicatat. Hari baru ni hari Minggu aku bos suruh datang. Aku sepatut tak kerja, datang. Tanda 2 jam setengah 18 minit. Tanda detail. Berkira sangat kita dengan bos. Kalau bos berkira dengan kita macam mana? Bos berkira dengan kita. Tak bekerja kita nanti, susah. Sebab tu tuan-tuan, bab masa ini adalah merupakan isu penting, paling penting bila kita jadi seorang pekerja. Dan bila kita jadi bos nanti, mana tahu kan, Allah Ta'ala bagi murah rezeki satu hari nanti jadi bos, kita juga akan menekankan benda yang sama kepada pekerja-pekerja kita, iaitu jaga masa supaya berkat rezeki. Okay? Kadang-kadang kita tanya, kenapalah anak aku selalu sakit? Kenapa anak aku selalu tak sihat? Kenapalah kereta aku ni selalu suruh rosak kat situ, rosak kat sini? Kenapalah? Cuba kaji masa kita dengan amanah dan tanggungjawab kita dan kerjaya kita. Kadang-kadang ada yang tak kena kat situ. Kan, cuba perbetulkan, insya-Allah kita akan jadi pekerja yang cemerlang. Okey, yang pertama, ingat jaga masa. Yang kedua, pekerja cemerlang dia ada satu personality. Saya di mana-mana saya bercakap, topik-topik mana pun saya sangat menekankan tentang personality ini. Okey, pekerja cemerlang dia spesen je cara pakai baju. Arwah abah saya dulu, dia ni kerja buruh je. Saya masih ingat kerja kuari, buruh. Tapi baju tak in. Buruh kuari tu kalau balik kerja berdebu penuh. Kita ni budak-budak, kanak-kanak, abah balik kerja, abah balik, gong terkam. Saya melompat dulu masa kecil, tak ada kaki palsu lagi. Jadi kita melompat ke atas abah, bom, berdebu keluar, berdebu. Tapi dia tak in baju. Bajunya tak in kemas. Bila kita kecil, kita sekolah, kita masuk sekolah, kita pun baju tak in kita kemas. Bila kita kemas, kita mudah nak masuk bilik guru, kita mudah nak mendekati cikgu. Bila begitu cikgu baik dengan kita. Bila cikgu baik dengan kita, kita terpilih untuk wakil sekolah di situ, wakil sekolah di sini. Secara tak langsung, kita akan jadi pelajar cemerlang. Jadi tuan-tuan, pekerja cemerlang ni dia ada personality dia. Dia spesial je. Dia jaga adab-adabnya, dia jaga pakaiannya, dia jaga, sebab personality ni bukan penampilan saja. Personality ni cara bercakap, cara berjalan, cara senyum,
Kan? Dia spesen je. Orang-orang yang berjaya ni tuan-tuan, dia ada satu personality yang sama. Jadi kita, kalau kita jadi pekerja yang cemerlang, bentuk personality yang hebat. Walaupun kita jaga sekalipun, walaupun pegawai selamatan sekalipun, walaupun kita pekerja kelas terbawah sekalipun, personality kita personality yang hebat lah. Jadilah seorang yang jaga, pentingkan personality ini. Kasut kita macam mana di tempat kerja, tak? Ambil berat lah, ambil berat. Rambut kita, fashion rambut kita macam mana, kan? Jadi bila kita ada personality yang baik ni, segala kebaikan akan mendekati kita. Itu yang bestnya. Alright, yang ketiga, kita kena jadikan, untuk jadi pekerja cemerlang, kita kena jadikan kerja kita di pejabat itu sebagai satu ibadat. Kalau kita tak set dalam kepala kita kerja sebagai ibadat, maka kita mula berkira. Tapi kalau kita katakan kerja kita ni sebagai satu ibadat, maka kita seronok. Kita menganggap bahawasanya kerja kita ni adalah sementara menunggu waktu solat, contohnya. Kita set dalam kepala kita, aku bekerja ni sebenarnya sementara menunggu waktu solat saja. Jadi kita rasa seronok datang kerja kerana kita tahu pahala mencurah-curah untuk kita. Jadi bagaimana kita nak create pahala yang bertambah-tambah lagi? Antaranya saya bagi cadangan, laksanakanlah solat duha di pejabat. Buat satu ruangan di pejabat. Kalau kita seorang guru, contohnya di bilik guru, buat satu ruangan, satu sudut solat duha. Cuba jadikan solat duha ni sebagai satu seolah seperti benda wajib di pejabat. Dengan cara begitu, maka kita telah mewujudkan satu budaya kerja yang sihat. Tuan-tuan semua, bila kita anggap kerja ni sebagai satu ibadat, kita rasa seronok. Kita rasa banyak nak memberi daripada banyak nak meminta. Tips seterusnya, kita nak cakap tentang doakan bos. Doakan bos lawan kutuk bos. Kutuk bos kita selalu dengar lah. Di mana-mana orang duk kutuk bos lah. Tapi jarang kita dengar orang doakan bos. Doakan bos kita. Kerana bos kita itu adalah sumber ataupun saluran asbab Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita. Saya selalu dalam pejabat, bila contohnya payment daripada klien lambat dan sebagainya, kita selalu buat meeting di awal pagi. Kita tanya, siapa pernah kutuk saya hari ni atau minggu ni menyebabkan payment lambat ni? Siapa pernah kutuk saya? Jadi biasanya staff tak mengaku, tapi kita nampak reaksi dia yang berbeza-beza. Jadi kita tanya, bos minta maaf bos, saya memang ada rasa tak senang hati di sini. Bila kita selesaikan masalah tu, elok-elok je kita selesaikan masalah tu, kan, elok on the spot. Kadang-kadang tu klien call, payment dah masuk dan sebagainya. Rupa-rupanya kadang-kadang rezeki boleh tersekat bila berlaku ketidakpuasan hati di antara kaki tangan dan majikan. Lepas tu tuan-tuan sekalian, nak jadi pekerja cemerlang, doakan bos. Sebab apa? Bila kita selalu doakan bos murah rezeki, kita juga yang dapat tempiasnya, kan? Jadi tuan-tuan, bila begitu, apalah yang akan jadi pada kita dengan rezeki yang kita terima dan sebagainya. Jadi jom kita jadi orang baik-baik, tuan-tuan. Kita bersambung sebentar lagi dalam rancangan Jom Jadi Orang Baik-Baik. Jumpa sebentar nanti. Sebab dalam Islam, bila kita banyak menggembirakan orang, kita banyak bantu orang, Allah akan gembirakan kita, Allah akan bantu kita. Di pejabat pun sama, pekerja cemerlang, dia sangat ambil berat kawan-kawan dia. Sangat ambil berat. Ini kita mengambil berat kerana benda ini akan menjadikan kita jadi pekerja yang cemerlang, tuan-tuan. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Abang Raja. Kita nak sambung perbincangan kita dalam topik Jom Jadi Orang Baik-Baik, pekerja yang cemerlang. Tuan-tuan sekalian, seronok bincang bab ni. Sekarang ni ekonomi gawat, kan. Maka ramailah pekerja-pekerja yang terasa ataupun sudah memang melakukan kerja-kerja sampingan. Bagaimanakah reaksi bos atau apa dari segi moralnya, bagi saya lah, bagi seorang bos, tak ada masalah selagi tidak menjejaskan kerja asasi kita. Selagi je tak menjejaskan apa yang kita tanda tangan kontrak penerimaan kerja kita tu, awak nak pergi kerja part time di mana-mana, tak ada masalah. Bos yang cemerlang, dia akan galakkan pekerja dia sebab dia sendiri tak mampu nak bayar lebih. Pekerja dia nak pergi bekerja ke tempat lain, tak ada masalah. Cuma isunya sekarang, awak pergi buat part time kat tempat lain, bila datang ke kerja hakiki tu, awak telah jadi tidak efisien. Tidak jadi bagus dah bekerja. Mulalah kalau jadi doktor lah, dah doktor ke hospital kerajaan, buat time doktor ke hospital swasta, kau bekerja 24 jam. Lepas tu bila kau nak buat operation, nanti kau dah kembali kerja ke hospital kerajaan semula, kan. Nak buat operation, mulalah mengantuk dan sebagainya. Operate tertinggal screwdriver dalam perut, tertinggal spoiler, sport rim dalam perut orang tu, kan susah nanti, kan. Jadi nak kerja part time tak ada masalah. Cuma janganlah memberikan kesan negatif kepada kerja hakiki kita. Tak ada masalah, no problem. Abang kata ingin sambung tips seterusnya, elakkan argument atau konflik di tempat kerja.
Ramai di antara kita ni berkonflik, bergosip, cari masalah di tempat kerja. Okay, dalam bilik, dalam pejabat tu katakan ada 20 orang, 30 orang. Kau cari salah orang je kerja. Kerja dia memang mencari salah orang. Kita ada pekerja yang macam ni, dia tak boleh tengok orang pakai kereta Honda, dia tak puas hati. Orang pakai kereta Viva, dia kutuk. Macam-macam benda dia kutuk. Dia tidak sihat, tuan-tuan. Kita sepatutnya di tempat kerja ni sentiasa cari cara untuk nak menceriakan suasana kerja, supaya kita rasa bersemangat, rasa seronok. Hari-hari rasa nak pergi kerja. Kalau tak ada Ramadan di pejabat, tak ada Safwan di pejabat, kita rasa sunyi, hidup seperti berduka lara. Contohnya lah, kan, kita rasa hidup ni tak ada manfaat lagi dah, kerana 2 orang kawan kita di tempat kerja tu tak sihat. Contohnya. Jadi kita kena create suasana itu. Elakkan konflik ni, perkara-perkara remeh-temeh, perkara kecil-kecil, perkara isu-isu kepatian, kita jadikan isu di pejabat sampai bergaduh sama sendiri. Nampak berlaku sikit-sikit perkara nak tegang tu, maafkan cepat-cepat. Maaf, sebab kita sendiri pun tak tahu bila kita ada buat kelemahan, kita sendiri pun mungkin ada akan buat kesilapan, kita tak tahu. Jadi kalau kita buat kelemahan dan kesilapan, kita nak tak orang tu marah-marah, orang lain marah, kita tak nak juga kan. Jadi kita di tempat kerja, pekerja yang cemerlang, kita jaga diri kita supaya tidak menambahkan lagi suasana tegang di pejabat. Wujudkan suasana kasih sayang. Okey, tuan-tuan sekalian, setiap masa bermaaf-maafan di pejabat. Saya suka mencadangkan semua pekerja-pekerja di sektor awam atau sektor swasta, sebelum balik kerja, kita biasa buat apa sebelum balik kerja? Kita punch card kan. Sebelum punch card tu salam-salam lah dulu. Minta maaf lah hari ni, aku kutuk kau banyak hari ni. 2 bakul aku kutuk kau kat kafe. Aku tak sengaja, memudut aku tak tahulah kenapa. Memang nak kutuk kau, semalam aku dah kutuk dah 2 bakul. Maafkan aku ya. Hari-hari kau kutuk dia, nanti dia tak maaf juga kita nanti kan. Jadi kita bermaaf-maafan. Amalan bermaaf-maafan ni bagus tuan-tuan. Nak balik daripada kerja kan, setiap hari jumpa, salam, minta maafkan, salam. Salam, minta maaf bos, saya dah kutuk bos 2 bakul hari ni bos. Saya minta maaf dengan bos. Okey, bos tengok. Semalam dah minta maaf, hari ni minta maaf dah seminggu dah minta maaf ni. Masih buat je ni. Tukar jabatan lah. Okey, minta maaf dengan bos kita. Minta maaf sebab bila kita minta maaf, gugur dosa-dosa. Kita keluar daripada pejabat tu, alhamdulillah, insya-Allah. Kalau terjadi perkara tak diingini, kita dah tak ada apa-apa dengan orang-orang ni pejabat kita, insya-Allah. Saling bermaaf-maafan. Saya juga ingin menyentuh topik tentang buat orang lain gembira. Cubalah contoh sekarang ni, saya bagi 10 saat lah ni semua ni, adik-adik ni, semua yang ada depan saya, penonton-penonton ni, tolonglah dalam masa 5 saat lah, 5 saat, 10 saat lama sangat. 5 saat, tolong gembirakan orang di kiri dan kanan masing-masing. Tolong gembirakan. Okey, cukup, tamat. Kalau saya suruh sakitkan orang di sebelah kiri dan kanan, mesti tuan-tuan semua memang cukup pandai. Kan? Sebab kita ni, sistem kita di Malaysia ni, kita kalau menyakitkan orang kita pandai, tapi suruh gembirakan orang kita susah. Sebab kita dibesarkan dalam satu sistem, kan, kita mementingkan diri sendiri. Kita hanya pandai menggembirakan diri kita. Kita tak pandai menggembirakan orang. Ini satu sistem yang tak berapa betul lah. Saya rasa kita kena belajar banyak menggembirakan orang. Sebab dalam Islam, bila kita banyak menggembirakan orang, kita banyak bantu orang, Allah akan gembirakan kita, Allah akan bantu kita. Di pejabat pun sama, pekerja cemerlang, dia sangat ambil berat kawan-kawan dia. Sangat ambil berat. Bukan kau menjaga tepi kain dia. Kau ambil berat. Ni dia, kau ambil tahu benda lain. Itu tak nak, itu gosip. Ini kita mengambil berat. Kerana benda ini akan menjadikan kita jadi pekerja yang cemerlang, tuan-tuan. Baik. Tips seterusnya. Kita bercakap tentang harta syarikat, harta peribadi. Yang ni berlaku di mana-mana. Kan? Syarikat tu, syarikat pengangkutan transport. Kau ambil transport pejabat, buat balik, kau pergi melancung ke Johor. Daripada Kedah kau bawa habis mileage beribu-ribu kilometer, kau mengepau kereta pejabat. Okey, kertas-kertas A4 di rumah penuh, satu stationery, satu kedai alat-alat tulis pula jadi. Kau ambil alat tulis pejabat, buat balik ke rumah. Nah, kau klaim benda yang bukan-bukan. Kau ambil harta pejabat, kau jadikan harta sendiri. Subhanallah. Tak baik, tuan-tuan. Tak baik. Tuan-tuan, jangan ambil. Walaupun kita kenal, walaupun bos kita baik dengan kita, jangan ambil barang pejabat. Jangan jadikan harta peribadi. Tuan-tuan sekalian, pekerja cemerlang, mereka sangat menjaga bab-bab seperti ini kerana mereka tahu keberkatan rezeki itu macam mana. Mereka tidak mahu Allah Ta'ala ambil apa yang kita ada. Kerana bila Allah Ta'ala ambil dengan marah, kita yang kena musibah. Jom jadi orang baik-baik, pekerja cemerlang. Adalah merupakan impian kita bersama. Bersama Beraja sebentar lagi. Jom jadi orang baik-baik dalam slot Al-Ustaz.
Bagi kita pekerja yang cemerlang, elakkanlah kipas mengipas ini. Sebab bos kita tu silap-silap hari bulan, tukar, datang bos lain. Kita tak senang duduk kita nanti. Kerana apa? Kerana dah terbiasa kipas. Bos yang baru naik ni tak boleh kipas. Masa tu baru kita tahu langit tu tinggi rendah. Jom jadi orang baik-baik. Kembali bersama Abang Raja dan rancangan Jom Jadi Orang Baik-Baik dalam Slot Al-Ustaz. Hari ini kita membincangkan tajuk pekerja yang cemerlang. Sebentar tadi kita dah bincang beberapa tips, beberapa perkara. Dan seterusnya Abang Raja nak menyentuh sikitlah tentang meraihkan perbezaan. Kita tak bolehlah nak semua orang macam kita. Mentang-mentanglah kita ni tuduh labuh, kita nak semua orang tuduh labuh. Kita mentang-mentang kita ni janggutnya ada simpan janggut, kita nak semua orang simpan janggut. Tak boleh macam tu. Sebab kita kena raikan perbezaan. Okey, masyarakat majmuk ni yang kita ada di negara kita ni bukan sahaja di negara kita macam ni. Zaman Nabi dulu pun suasana demografik di Mekah, kota Mekah tu pun pelbagai kaum. Orang Arab ni dulu zaman Nabi ni dia bukan kaum lah, kita panggil suku-suku. Dia berpelbagai puak-puak, kabilah-kabilah. Masyarakat majmuk lah tu. Di negara kita ni yang besarnya kaum Cina, kaum India, kaum Melayu kan. Jadi kita kena meraihkan perbezaan. Ni tidak hari raya haji, hari raya puasa kita nak cuti lama. Kalau bangsa lain punya raya kita tak bagi cuti. Tak boleh lah macam tu. Kan? Lepas tu hari raya puasa, hari raya haji kita nak dia orang datang rumah kita. Hari mereka berhari raya mereka jemput kita pergi, kita tak pergi. Tak boleh lah macam tu. Kita kena raikan perbezaan. Kan? Betul tak? Bila kita raikan perbezaan maka kerja akan jadi hebat. Suasana pekerjaan, suasana budaya kerja akan jadi sihat di pejabat. Semua kan masing-masing tidak ada prejudis, tidak ada rasa syak wasangka dan sebagainya, buruk sangka dan sebagainya. Contohlah saya bagi kan, contoh. Jadi kita raikan perbezaan. Tuan-tuan, perbezaan boleh berlaku dalam bab politik. Kadang-kadang perbezaan fahaman politik sampai bergaduh kat pejabat. Tengok bos sokong mana, tengok bos sokong mana. Lepas tu dia mulalah nak kipas bos tu. Okey. Lepas tu tengok pula yang tu pakcik tu dia sokong mana. Jadi bising. Ada lagi perbezaan dalam bab apa? Dalam bab agama. Ada orang ni agamanya Islam pula pecah pula. Yang ni pula yang ekstrim, yang tak ekstrim. Yang ni pula agama Kristian pecah pula, ini Protestan, yang ni Katolik dan sebagainya. Raikan perbezaan, bukan kata mengiyakan, raikan perbezaan dalam erti kata kita menghormati pandangan orang lain. Kan Islam kata lakum dinukum waliyadin, bagi kau agama kau, bagi aku agama aku. InsyaAllah tak ada masalah. Kita pamerkan akhlak yang baik kepada orang bukan Islam, orang lain yang bukan seperti kita, dia akan meredakan ketegangan. Raikan perbezaan ni tuan-tuan. Perbezaan boleh berlaku dalam bab apa lagi? Dalam bab contohnya kefahaman tentang sesuatu isu. Ada orang sokong benda ni, ada orang tak sokong benda ni. Dalam bab macam sekecil-kecil bab bola pun dah jadi perbezaan. Ini sokong Manchester United, yang ni sokong Chelsea, bergaduh satu pejabat tu, berpuak-puak punca kerana bola di Eropah. Pemain Manchester United pun berhijrah ke Chelsea, kita tak tahu. Yang kita duduk di Malaysia ni bergaduh tak pasal-pasal kan. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk menjadi pekerja yang cemerlang, raikan perbezaan. Kita buka sesi soalan kepada para penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Hariri. Saya ingin bertanya dengan Abang Raja satu soalan. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Boleh Abang Raja terangkan dalam konteks kita bekerja sekarang ni? Okey, terima kasih Hariri. Hariri bertanya tentang lembu punya susu, sapi punya nama. Ianya berkaitan dengan di pejabat ni, orang lain kerja kuat, orang lain yang dapat naik pangkat. Berlaku di mana-mana, bukan sekadar di pejabat, berlaku di masjid. Okey. Ada orang yang bagus, kerja selalu datang masjid, cuci masjid, tapi tak dapat pun dinaikkan pangkat jadi AJK masjid kan. Ada berlaku di mana-mana. Okey, tuan-tuan sekalian, kita bekerja ini sebenarnya sentiasa set dalam kepala. Aku bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pangkat, bukan kerana apa-apa habuan material. Pangkat dan habuan material itu seperti mana telah dijanjikan dalam kontrak yang telah kita sign masa kita kerja. Selebihnya kalau dapat naik pangkat apa itu adalah anugerah Allah. Allah yang menggerakkan hati bos bagi kat kita. Sebab tu kalau kita nak naik pangkat tuan-tuan, jangan minta dengan makhluk. Sebab minta dengan makhluk tak dapat buat apa-apa sebenarnya. Kita minta dengan Allah.
minta dengan Allah. Kalau kita tak dapat naik pangkat, walaupun kita kerja kuat, tak ada masalah, redha. Ucap tahniah, jumpa kawan kita yang dapat naik pangkat, yang kerja tak berapa kuat mana, yang dapat naik pangkat tu, kita jumpa dia, ucap tahniah. Tahniah, saya dengar dapat naik pangkat, alhamdulillah, doakan saya juga dapat naik pangkat macam awak. Secara tidak langsung, orang yang kerja sedikit yang dapat naik pangkat akan rasa malu dengan kita. Akan rasa malu dengan kita. Dia tahu kita yang kerja kuat, tapi dia dapat silap-silap bulan dia pergi jumpa bos, saya kerja sikit bos naik pangkat orang lain dah bos. Sebab tu kita kena minta dengan Allah rezeki kita. Betul tak? Betul. Soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Hizawani ingin bertanya kepada Abang Raja satu soalan mengenai kipas mengipas dengan aircon kepada bos untuk mendapatkan pangkat ataupun ganjaran ataupun untuk menarik hati bos. Okey. Terima kasih Puan Wani bertanya tentang kipas mengipas, aircon mengekon. Ada yang tak faham ke? Okey. Kipas bodek lah, bodek bos. Ini berlaku juga di mana-mana. Budaya orang kita ni ada berlaku di mana. Tidaklah seteruknya saya percaya ramai yang baik-baik di Malaysia ni. Tapi budaya ini sangat tak sihat lah. Sangat tak sihat. Kipas mengipas, aircon mengekon kerana nak dapatkan ganjaran-ganjaran yang tertentu. Bagi kita pekerja yang cemerlang, elakkanlah kipas mengipas ini. Sebab bos kita tu silap-silap bulan, tukar, datang bos lain. Kita tak senang duduk kita nanti. Kerana apa? Kerana dah terbiasa kipas. Bos yang baru naik ni tak boleh kipas. Masa tu baru kita tahu langit tu tinggi rendah. Jadi tuan-tuan sekalian, janganlah amalkan sifat seperti ini. Kerana sifat-sifat seperti ini adalah sifat-sifat yang sangat tak baik. Orang mata-mata orang lain semua memandang tu. Orang tak cakap je kat kita. Satu pejabat tu orang pandang tu. Biarlah kita dikenali oleh kawan-kawan, oleh rakan-rakan di sepejabat sebagai seorang pekerja yang bekerja dengan penuh integriti. Biarlah kita dikenali, disebut-sebut oleh kawan-kawan di pejabat sebagai pekerja yang sangat bagus dan amanah. Orang yang kerja rajin, datang awal, orang yang suka bersedekah, orang yang suka beramal di pejabat. Biarlah kita dikenali sebegitu, bukan kita dikenali sebagai orang yang kaki kipas dan kaki bodek. InsyaAllah kalau kita jaga benda ni tuan-tuan, orang tak sampai hati nak nanya kat kita. Tapi kalau kita ni kan kaki kipas, kaki bodek, silap-silap bulan tuan-tuan, kereta tuan-tuan rosak kat tepi jalan, tak ada orang berhenti tepi jalan. Orang benci tahu. Depan kita orang yalah. Tapi di luar pejabat nanti tuan-tuan, tak ada orang nak tolong kita tuan-tuan. Jadi jom kita jadi orang baik-baik. Kita tanamkan dalam diri kita tanamkan azam yang cukup kuat untuk selama-lamanya. Kita jangan kipas-kipas. Maksud saya kalau panas kipas lah, tak ada masalah. Jangan kipas, jangan bodek bos. Betul tak? Kita tanamkan dalam diri kita sampai bila-bila kita akan jadi pekerja yang cemerlang. Kita akan jadi pekerja yang sentiasa ada dalam diri dia bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jom jadi orang baik-baik bersama Abang Raja di slot Al Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.